Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. الحمد لله، الحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. ربنا زدنا علما نافعا مباركا ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Alhamdulillah, hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah. Pertama sekali, marilah kita memanjatkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah kurnia-Nya serta taufik dan hidayah yang Allah Subhanahu wa taala kurniakan kepada kita, dapat kita bersama-sama sekali lagi pada pagi yang mulia ini untuk kita meneruskan pengajian dan perbincangan kita, alhamdulillah. Dan hari ini kita akan meneruskan perbincangan kita daripada kitab Fiqh Sunnah, dan kita sedang kupaskan bersama dalam bab solat jemaah, dan kita kini berada di muka surat 6. Alhamdulillah para jemaah yang dirahmati Allah, pada pertemuan kita yang lalu telah kita kupaskan bersama beberapa fadilat dan ganjaran serta tuntutan untuk seseorang itu mendirikan solat berjemaah, dan kita mengetahui ganjaran solat berjemaah itu lebih baik daripada solat sendirian sebanyak 27 kali darajat. Maka sebaiknya kalau dapat kita usahakan untuk dapat dirikan solat berjemaah. Bukan hanya demikian, bagi kaum muslimin pula, mereka itu sangat digalakkan bukan hanya solat berjemaah tetapi juga untuk mendirikan solat fardu di masjid. Di mana pada pertemuan kita yang lalu telah kita kupaskan bersama bagaimana ada salah seorang sahabat Rasulullah, sahabat Nabi SAW yang buta, dan beliau minta keringanan daripada Nabi SAW untuk mendirikan solat di rumah. Namun Rasulullah SAW bertanya kepada beliau, adakah beliau dengar nida, hatas nida, adakah beliau dengar azan? Maka beliau mengatakan, na'am, beliau dengar azan. Maka Nabi SAW mengatakan, fa'ajib. Maka Nabi katakan, sambutlah surat azan tersebut, yakni dirikanlah solat berjemaah di masjid. Ini menunjukkan seseorang yang buta sekalipun sangat digalakkan untuk mendirikan solat di masjid. Maka dari itu, kita cuba usahakanlah, terutama sekali kalau dapat solat maghrib, solat isyak, atau pada hujung minggu solat subuh dapat didirikan di masjid bagi kaum muslimin. Dalam keadaan kita berada dalam keadaan wabak ini, sebelum kita pergi masjid, kita kena buat reservations. Maka kita cubalah laksanakan dan mengikuti SOP yang telah ditetapkan. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah, pada hari ini kita akan meneruskan perbincangan kita di muka surat 6. Nokta seterusnya, perbincangan seterusnya adalah dalam masalah disunatkan mengerjakan solat di masjid yang lebih jauh jaraknya dari rumah dan mempunyai bilangan jemaah yang lebih ramai. Para jemaah yang dirahmati Allah, di dalam kita mendirikan solat berjemaah, adakah lebih afdal kita tunaikan solat di masjid yang kosong tak ada orang, ataupun solat di masjid yang lebih ramai jemaahnya? Atau kadang-kadang kita katakan contoh, rumah kita berjauhan, kita rasa macam kita nak pindah rumah yang berdekatan dengan masjid. Adakah kita digalakkan tinggal rumah yang berjauhan daripada masjid atau tinggal di dalam rumah yang berdekatan dengan masjid? Kita akan kupaskan masalah-masalah ini pada hari ini insya-Allah. Penulis mengatakan di muka surat 6, hal ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim
daripada Abu Musa, katanya Rasulullah SAW telah bersabda, inna a'zaman nasi fis salati ajra ab'aduhum ilaiha mamsha. Rasulullah SAW menegaskan bahawasanya sesungguhnya orang yang paling banyak mendapat pahala mengerjakan solat adalah seseorang yang paling jauh berjalan untuk mendatangi masjid. Para jemaah yang dirahmati Allah, pada pertemuan kita yang lalu telah kita kupaskan, apabila seseorang itu berwuduk daripada rumah kemudian pergi ke masjid, maka setiap langkah yang dilangkahkan itu diangkatkan satu darajat baginya dan dihapuskan satu dosa. Kita mengetahui ganjaran tersebut. Maka dari itu, berdasarkan perkara tersebut, sebenarnya apabila seseorang itu jalan jaraknya lebih jauh, bahkan lebih banyak pahala yang dia dapat. Jadi para jemaah yang dirahmati Allah, maksudnya di sini jauhnya perjalanan itu Allah Subhanahu Wa Taala tidak sia-siakan susah payah seseorang itu untuk mendatangi masjid. Sehingga setiap langkah yang dilangkahkan itu mendapatkan satu pahala dan dihapuskan satu dosa. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah, namun kalau kita renungkan hadis tersebut telah kita kupaskan pada pertemuan kita yang lalu, antara lain adalah kalau kita nak pergi ke masjid, sebaiknya kita berwuduk daripada rumah. Kerana hadis tersebut dimulai dengan seseorang yang berwuduk daripada rumah, kemudian memperbaiki, memperhalusi wuduknya tersebut. Jadi kita sebelum pergi ke masjid, kita berwuduk daripada rumah, kemudian kita pergi ke masjid dalam keadaan tenang. Nescaya setiap langkah yang kita langkahkan itu mendapatkan satu ganjaran, diangkatkan satu darajat dan dihapuskan satu dosa. Dari Jabir radhiyallahu anhu, muka surat 6, beliau mengatakan, di sekitar masjid ini dahulunya merupakan kawasan tanah kosong. Lalu Bani Salamah berhasrat untuk pindah ke kawasan yang berhampiran dengan masjid ini. Hasrat mereka itu akhirnya sampai kepada pengetahuan Nabi SAW. Baginda pun bertanya, aku difahamkan bahawasanya kalian ini ingin berpindah ke kawasan yang berhampiran dengan masjid. Benarkah demikian? Mereka menjawab, benar ya Rasulullah. Kami memang bermaksud demikian. Baginda SAW kemudian menjelaskan, ya Bani Salamah, diyarakum taktubu atharakum. Maksudnya, tetaplah kalian tinggal di tempat kalian itu sebab setiap langkah kakimu adalah dicatat sebagai pahala yang besar. Jadi Rasulullah SAW sebenarnya apabila mendengar Bani Salamah ingin berpindah berdekatan dengan masjid, Nabi SAW memberi pandangan baginda bahawasanya tetapkanlah, kerana apabila seseorang itu berjauhan daripada masjid, setiap langkah yang dilangkahkan itu akan mendapat ganjaran dan pahala di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, para jemaah yang dirahmati Allah, berdasarkan hadis ini dapat kita renungkan. Jadi kita sebelum tu kita tengok penulis mengatakan, di samping beberapa hadis, di samping beberapa dalil tersebut, ada beberapa hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim serta hadis-hadis yang lain daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Kesemua hadis-hadis mempunyai maksud yang hampir sama, di mana seseorang itu disunatkan mengerjakan solat di masjid yang agak berjauhan dari tempat tinggal dan memiliki bilangan jemaah yang lebih ramai. Jadi para jemaah yang dirahmati Allah, penulis menjelaskan bahawasanya daripada hadis-hadis ini menunjukkan dalil bahawasanya apabila kita berjalan dengan jarak yang jauh, nescaya kita akan mendapat ganjaran. Jadi persoalannya, adakah baik kalau kita nak beli rumah, kita beli rumah berdekatan dengan masjid atau tidak? Contohlah, katakan sekarang ini kita nak pindah rumah. Nak pindah rumah, nak berdekatan dengan masjid atau tidak? Bani Salamah, mereka nak berpindah rumah berdekatan dengan masjid. Tapi Nabi SAW melarang, bahkan tidak menggalakkan demikian. Bagaimana dengan diri kita? Di sini kita renungkan, hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah. Kita lihat, kalaulah katakan sekarang ini kita memang telah pun ada rumah dan rumah kita berjauhan dengan masjid. Persoalan, adakah kita digalakkan
pindah rumah semata-mata nak berada dengan jiran masjid, nak menjadi jiran masjid, nak tinggal bersebelahan dengan masjid? Jawapannya tidak perlu. Kita lihat, sebelum COVID, apabila kita adakan kuliah di Masjid Qasim, ada sebagian jemaah yang tinggal di Tampines, ada jemaah tinggal di Bedok, ada tinggal di Frankel dan sebagainya. Maka setiap jauhnya perjalanan itu, nescaya mereka itu mendapat ganjaran. Hadis telah menyebutkan setiap langkah yang dilangkah pergi ke masjid mendapat diangkatkan satu darajat dan dihapuskan satu dosa. Dan kalau dia nak tunaikan solat berjemaah maghrib isyak, dia akan mendapat ganjaran yang sama. Bahkan salah seorang jemaah kita ada yang tinggal satu tu tinggal di Marsiling, subhanallah. Ya, kita lihat, dan dia dapat ganjaran setiap langkah yang dia langkah pergi ke masjid. Maka tak perlulah kita nak pindah berdekatan dengan masjid. Itu nokta pertama. Nokta kedua, katakan kita ini kebetulan memang nak jual rumah. Kita nak jual rumah, nak tinggal bersebelahan dengan masjid atau berjauhan dengan masjid. Kita renungkan. Kalau kita nak tinggal berjauhan dengan masjid, tak mengapa. Seperti mana kita katakan, setiap langkah yang dilangkahkan itu akan mendapatkan ganjaran. Tapi kita tepuk dada tanya iman. Kalaulah kita hari ini tinggal berjauhan dengan masjid, berapa kerap kita dapat pergi ke masjid? Kalau kita tinggal berjauhan dengan masjid, maghrib, isyak, subuh memang jarang dapat tunaikan di masjid kerana berjauhan tempat tinggal kita, maka dalam konteks kita hari ini, mungkin dengan kita tinggal bersebelahan, berdekatan dengan masjid, walking distance saja, itu mungkin lebih baik. Dapat memberikan kita semangat, dapat memberikan kita motivasi, galakkan untuk tunaikan solat berjemaah di masjid. Maka berdasarkan itu, kalaulah memang kita nak pindah memang kita nak pindah rumah, satu katakan rumah ni bersebelahan dengan masjid. Satu lagi rumah ni bersebelahan dengan swimming pool. Satu lagi rumah ni bersebelahan dengan shopping center. Kita lihatlah, kalau kita pergi rumah bersebelahan dengan shopping center, hampir setiap hari kita pergi shopping. Kalau kita pergi rumah bersebelahan dengan, beli rumah bersebelahan dengan swimming pool, mungkin kerap kali kita nak pergi swimming. Atau tak pergi swimming pool, tengok orang swimming. Jadi, kalau dalam memang kita nak jual rumah, nak beli rumah tu, alangkah baik kalau kita dapat bersebelahan dengan masjid. Walaupun hadis ini Nabi SAW tidak galakkan, tetapi konteks kita hari ini, di mana masyarakat Singapura sibuk, dan pada masa yang sama, kalau kita dapat tinggal berdekatan dengan masjid, memang dapat menggalakkan kita pergi ke masjid, apatah lagi tunaikan solat berjemaah di masjid, dapat luangkan masa di masjid, di sisa-sisa umur kita, maka alangkah baik kalau kita dapat beli rumah bersebelahan, berdekatan dengan masjid. Kat Singapura ini bersebelahan, berdekatan dengan masjid pun memang perlu jalan. Bukan seperti rumah kampung, bersebelahan dengan masjid ni rumah kita, seberang keluar rumah dah sampai. Kita kalau blok bersebelahan pun memang nak kena keluar rumah, turun tangga, naik lift, jalan sampai ke masjid. Itu dah kira memadai dan memang baik, dan setiap langkah yang kita langkah mendapat ganjaran pahala. Maka dari itu para jemaah yang dirahmati Allah, apabila kita nak pergi ke masjid, sama ada nak pergi kuliah atau nak tunaikan solat berjemaah di masjid, berwuduk dahulu daripada rumah, kemudian pergi ke masjid dengan tenang. Ini contoh para jemaah yang dirahmati Allah. Ketahuilah, setiap langkah yang kita langkahkan itu, kita berada dalam keadaan ibadah dan diangkatkan satu darajat dan dihapuskan satu dosa. Baik, apabila kita katakan pergi ke masjid para jemaah, hadis tadi juga kita dapat renungkan. Nabi SAW ada menyebutkan tentang jauhnya jarak dan sebagainya. Dalam perkara ini apa boleh kita buat dan boleh kita lakukan juga, selain daripada sering kali kita tunaikan solat berjemaah di masjid kita ini, sekali-sekala katakan waktu hujung minggu, katakan waktu cuti, alangkah baiknya kita keluar daripada kawasan kampung kita. Singapura tak ada kampung. Alangkah baiknya kalau kita keluar daripada bandar kita, yang kita tinggal Tampines itu, sekala kita tunaikan solat bukan di Tampines, tapi kita pergi Sengkang, kita pergi Punggol katakan,
Ini contoh. Jadi kita keluar daripada kawasan perumahan kita. Itu adalah baik sekali-sekala supaya dapat kita lihat suasana di luar perkarangan, perkampungan atau perumahan kita. Selain daripada itu, kita mendapat ganjaran setiap langkah yang kita langkahkan mendapat ganjaran pahala. Demikian para jemaah. Selain daripada itu para jemaah, selain daripada jarak jauhnya seseorang itu pergi ke masjid, perlu kita fahamkan juga bahawasanya masjid yang di mana ada ramai jemaah memang ganjarannya lebih besar. Solat seseorang itu dalam keadaan berjemaah 2 orang ataupun 3 orang lebih baik daripada solatnya 2 orang. Solat dia berjemaah 4 orang lebih baik daripada solat berjemaah 3 jemaah. Solat 5 jemaah lebih baik daripada 4 jemaah. Itu secara umum. Jadi apabila kita renungkan masjid yang lebih ramai jemaahnya tadi, itu adalah lebih afdal. Rasulullah SAW bersabda, Salatu rajuli ma'ar rajuli azka min salatihi wahdahu. Solat seseorang lelaki bersama seorang lelaki, yakni 2 orang, lebih baik daripada solatnya sendirian. Wa salatuhu ma'ar rajulaini azka min salatihi ma'ar rajul. Dan solat dia bersama 2 orang lebih baik daripada solatnya bersama 1 orang jemaah. Yakni solat 3 orang lebih baik daripada solat 2 orang. Wa ma kana aktsara fa huwa ahabbu ila Allah Ta'ala. Dan solatnya tadi di mana setiap kali lebih ramai jemaah, maka setiap itulah lebih disukai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi para jemaah yang dirahmati Allah, apabila solat kita tadi lebih ramai jemaah, maka solat itu lebih disukai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan demikian hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah, solat yang dilaksanakan dengan berjemaah, lebih ramai jemaahnya tadi, lebih baik. Jadi cuba kita bayangkan, kalau katakan pada bulan Ramadan contoh, kemudian kita pergi Masjidil Haram, kalau kita pergi kita tunaikan umrah, kita cuba bayangkan di Masjidil Haram, ribuan jemaah, puluhan ribu, ratusan ribu jemaah tunaikan solat pada bulan Ramadan, maka solat 2 jemaah lebih baik daripada 1 jemaah. Solat 4 jemaah lebih baik daripada 3 orang jemaah. Maka kalau kita renungkan, kita tunaikan solat di Masjidil Haram, ratusan ribu jemaah di sana, maka itu adalah sangat baik. Bagi mereka-mereka yang berkemampuan, katakan, dapat mendirikan solat berjemaah di Masjidil Haram. Kalau tidak pun, mungkin tunaikan solat berjemaah di masjid-masjid yang ada. Demikian hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah. Cuma tidak disebutkan di sini juga, selain daripada solat di masjid yang berjauhan, solat di masjid yang lebih ramai jemaah harus kita renungkan juga. Selain daripada itu, solat seseorang itu di masjid atau imam yang ikut sunnah lebih baik daripada solat di masjid atau imam yang tak ikut sunnah ataupun yang melakukan perkara-perkara yang melanggar syariat atau melanggar sunnah Nabi SAW. Demikian para jemaah yang dirahmati Allah, perkara-perkara yang dapat kita renungkan. Kita pindah ke muka surat 7 bab C. Penulis mengatakan, disunatkan berjalan ke masjid dengan tenang. Baik, penulis mengatakan, disunatkan berjalan ke masjid dengan perlahan dan tenang, sebaliknya dimakruhkan berjalan dalam keadaan tergupur gapah dan tergesa-gesa. Sebab seseorang yang datang ke masjid dianggap sedang dalam keadaan mengerjakan solat, iaitu bermula sejak orang itu keluar dari rumahnya sehinggalah dia selesai mengerjakan solat. Jadi penulis mengatakan para jemaah yang dirahmati Allah, apabila kita nak pergi ke masjid, jalanlah dengan tenang kerana beliau itu sedang berada dalam keadaan ibadah. Seperti mana yang telah kita sebutkan tadi. Daripada Abu Qatadah, beliau menceritakan, pada suatu ketika kami mengerjakan solat bersama Nabi SAW. Tiba-tiba terdengar suara riuh kaum lelaki di bahagian belakang. Selepas selesai, baginda bertanya, apakah yang terjadi tadi? Mereka menjawab, kami bergegas datang ke masjid supaya sempat ikut solat berjemaah. Baginda SAW menyebutkan, fala taf'alu, janganlah kalian lakukan demikian. Idza ataitumus solah fa'alaikum as-sakinah. Apabila kalian mendatangi solat, kalian datang untuk tunaikan solat, hendaklah kalian itu datang dalam keadaan tenang, sakinah. Fama adraktum fasallu.
Apa jua yang kalian dapat daripada solat itu, maka tunaikanlah solat. Wa ma fatakum fa'atimmu. Apa yang kalian tertinggal, maka kalian sempurnakanlah. Jadi maksudnya di sini para jemaah yang dirahmati Allah. Kadang-kadang kita datang tunaikan solat berjemaah, kita tahu kita nak kerjakan jemaah. Apatah lagi kalau kita datang lewat dan mungkin kita datang berada di imam telah pun takbiratul ihram. Kemudian kita dengar imam dah baca qul a'udzu birabbil falaq. Kita pun rush kelang kabut pasal nak kerjakan rakaat tersebut. Ini yang kadang-kadang seseorang itu kalau kita renungkan, dia masuk ke dalam dewan solat kemudian ada yang terus lari untuk pergi ke saf kat depan. Ini yang dilarang oleh Nabi SAW. Kita tak digalakkan, bahkan dimakruhkan untuk kita kelang kabut sedemikian. Semata-mata nak kerjakan jemaah. Semata-mata nak kerjakan rakaat tersebut. Jangan lakukan demikian. Nabi SAW mengingatkan kita, apa yang kita dapat, kita alhamdulillah kita ikuti bersama-sama imam. Apa yang kita tertinggal, kemudian nanti kita boleh sambung, kita sempurnakan apa yang kita tertinggal. Kalau kita masuk solat berjemaah, tak dapat rukuk bersama imam, rakaat itu tak dikira. Kita datang, imam dah sami Allahu liman hamidah. Rakaat itu tak kira. Tak mengapa. Biar kita rakaat tersebut tak kira, tetapi kita dapat jalan dengan tenang. Itu adalah lebih afdal. Maksudnya di sini. Jadi para jemaah yang dirahmati Allah, memang menjadi satu kebiasaan kita lihat kadang-kala sebahagian jemaah itu mereka datang kelang kabut, lari untuk kerjakan rakaat tersebut, tetapi apabila dia sampai, dia pun tercungap-cungap, tak ada ketenangan, riuh dan sebagainya. Jadi seseorang itu sebaiknya dia datang awal, tetapi kalau datang lewat, jalanlah dengan tenang, pergi ke dewan, masuk ke dalam dewan solat. Apa yang beliau dapat bersama imam, alhamdulillah. Tak dapat bersama imam, nanti beliau boleh menyambung apa yang tertinggal tadi, menyempurnakan apa yang tertinggal tadi, insya-Allah. Demikian para jemaah yang dirahmati Allah. Baik. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi SAW ada bersabda, "Idza sami'tumul iqamah famshu ila salati." Apabila kalian telah mendengar iqamat, telah dengar qamat, maka jalanlah kalian untuk tunaikan solat. Wa alaikumus sakinah wal wiqar wa la tusri'u. Fama adraktum fasallu wa ma fatakum fa'atimmu. Jika kamu telah mendengar suara iqamat, laungan iqamat, maka pergilah untuk mengerjakan solat dan hendaklah kalian berjalan dengan sakinah, dengan tenang, dengan perlahan, jangan tergesa-gesa. Rasulullah menjelaskan, jika kalian sempat berjemaah, maka lakukanlah semampunya. Tetapi jika kalian tidak sempat, iaitu masbuk, tak sempat mendapat rakaat tersebut, maka sempurnakanlah bahagian yang tertinggal. Maka dari itu para jemaah yang dirahmati Allah, janganlah kita kelang kabut dalam kita mendirikan solat berjemaah. Demikian hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah, apa yang dapat kita renungkan. Jadi kita cubalah ubah kebiasaan kita. Kalau kita nak tunaikan solat maghrib ataupun solat isyak atau solat berjemaah, kita datang lebih awal supaya tidak kelang kabut. Jadi kita dapat masuk ke dalam masjid sebelum laungan azan adalah lebih baik. Kalau masuk ke dalam masjid dah azan, kita boleh terus masuk masjid, tunaikan solat qabliyah, alhamdulillah. Kalau kita lewat, kita masuk ke dalam masjid, imam telah pun mula solat, kita jalan dengan perlahan, dengan sempurna. Apa yang dapat kita sambung, alhamdulillah. Ya, apa yang dapat kita bersama imam, alhamdulillah. Yang tak dapat bersama imam, kita sempurnakan solat tersebut, insya-Allah. Baik, alhamdulillah telah kita mengetahui beberapa perkara di dalam mendirikan solat berjemaah, dalam adab-adab pergi ke masjid, mendirikan solat berjemaah. Baik, perkara seterusnya. Imam disunatkan mempersingkatkan bacaan solat. Baik, apabila kita dirikan solat berjemaah, makmum ada tanggungjawab, makmum ada perkara-perkara yang perlu dilihat, dilakukan.
Begitu juga imam ada perkara-perkara yang perlu disempurnakan dan perkara-perkara yang perlu diambil kira, yang perlu direnungkan, yang perlu dihayati. Apakah perkara-perkara yang perlu dilakukan oleh imam? Para jemaah yang dirahmati Allah, apabila kita menjadi imam, kita perlu kenal dan perlu tahu siapakah dia jemaah yang ada di belakang kita. Katakan kita tunaikan solat berjemaah bersama-sama kawan-kawan satu sekolah, satu kuliah. Ya, dan contohlah kita mengikuti kursus ataupun bersama kawan-kawan yang tahfizul Quran, yang hafal Quran. Jadi apabila kita tunaikan solat berjemaah di waktu malam qiyamul lail, katakan semua memang dah mentally prepared nak baca surah panjang-panjang. Silakan baca surah panjang-panjang. Akan tetapi kalau kita ditugaskan, dipertanggungjawabkan, diamanahkan menjadi imam di masjid kampung kita, di masjid perumahan kita, di dalam sana mempunyai jemaah yang datang daripada pelbagai-bagai golongan. Ada golongan muda, ada golongan berumur, ada orang sihat, ada orang yang kurang sihat. Maka dalam perkara ini, apabila kita jadi imam, kita disunatkan untuk meringankan para jemaah. Jangan memberatkan para jemaah. Demikian para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, perkara yang harus kita lihat. Jadi apabila kita jadi imam, tunaikan solat maghrib, solat isyak katakan. Janganlah kita baca surah panjang-panjang. Kalau kita nak baca surah panjang, kalau kebetulan kita tunaikan solat qiyamul lail, silakan. Rakaat pertama nak baca surah Yasin. Rakaat kedua nak baca surah Al-Muluk. Silakan. Tetapi kalau kita tunaikan solat isyak atau maghrib, zuhur, asar dan sebagainya, kita ringankan jemaah. Kerana ada di antara jemaah yang perlu bergegas pergi, ada yang bertugas, ada sebahagian jemaah yang kurang sihat dan sebagainya. Jadi kita perlu memberi keringanan kepada jemaah yang mempunyai berbagai-bagai keperluan dan mempunyai berbagai-bagai latar belakang. Penulis mengatakan, imam disunatkan mempersingkatkan bacaan solat agar makmum tidak merasa berat dan susah. Hal ini berdasarkan hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi SAW pernah bersabda, "Idza shalla ahadukum binnas", apabila salah seorang di antara kalian tunaikan solat bersama para jemaah, bersama manusia, falyukhaffif, maka hendaklah kalian itu meringankan. Fa'inna fihi mudha'if, kerana di dalam kalian jemaah itu, di dalam jemaah itu ada orang-orang yang lemah, wasaqim, ada orang-orang yang sakit, wal kabir, ada orang-orang yang berusia. Fa idza shalla li nafsihi, tetapi kalau kalian itu tunaikan solat sendirian, fal yutawwil ma sya', maka panjangkanlah seperti mana yang kalian inginkan. Jadi Nabi SAW memberi nasihat, memberi peringatan kepada para imam. Apabila kita menjadi imam, ingat ada di antara jemaah tu ada yang dhaif, ada yang lemah, ada yang sakit, ada yang berumur. Maka hendaklah kita meringankan solat kita. Tetapi kalau kita nak solat sendirian, solatlah, panjangkanlah. Rukuk kita nak baca Subhana Rabbiyal Azimi 20 kali, silakan. Sujud kita Subhana Rabbiyal A'la wa bihamdihi 20 kali, silakan. Tapi kalau kita solat bersama imam, kita solat menjadi imam bersama jemaah, jangan membaca panjang. Jangan membaca panjang bukan berarti kita baca satu kali. Bukan baca Subhana Rabbiyal Azim satu kali, tetapi kita baca Subhana Rabbiyal Azim, Subhana Rabbiyal Azim, Subhana Rabbiyal Azim wa bihamdihi, contoh 3 kali. Subhana Rabbiyal A'la, Subhana Rabbiyal A'la wa bihamdihi 3 kali. Ini contoh. Diperbolehkan, tetapi jangan kita terlalu memberatkan. Begitu juga dalam kita memilih surah-surah, jangan kita terlalu memberatkan. Nanti kita akan lihat apakah antara surah-surah yang Nabi SAW baca, dan apabila kita katakan meringankan, apa yang dimaksudkan dengan meringankan. Baik, sekumpulan ulama hadis juga meriwayatkan daripada Anas, daripada Nabi SAW, di mana
baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, inilah udkhulu fi salati. Dari Anas, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika aku sedang mengerjakan solat dan berhasrat, wa ana uridu italataha, dan aku berhasrat untuk memanjangkan bacaan. Nabi SAW tunaikan solat dan pada satu ketika berhasrat nak panjangkan bacaan, tiba-tiba aku mendengar suara tangisan bayi. Maka aku pun segera mempercepatkan solat itu. Sebab aku mengerti dan memahami betapa beratnya perasaan seorang ibu ketika mendengar tangisan anaknya. Jadi Nabi SAW pernah satu ketika nak tunaikan solat dan satu ketika itu Nabi nak panjangkan sedikit bacaan, akan tetapi Nabi SAW terdengar suara tangisan bayi. Mendengar suara tangisan bayi tadi, kita cuba imagine. Ibu yang membawa bayi tadi tunaikan solat dan bayi tadi sedang menangis. Agak-agak macam mana keadaan si ibu? Lost concentration, kemudian bimbang, takut menjejas jemaah lain. Jadi memandangkan perkara itu, Nabi SAW pun meringankan solat baginda. Kerana meraihkan ada jemaah yang mungkin perlu bergegas pergi. Ada jemaah yang mungkin ada urusan dan ada jemaah bersama bayinya tadi dan bayinya tadi sedang menangis. Maka Nabi SAW pun meringankan solatnya tadi. Demikian para jemaah, kita dapat lihat betapa Nabi SAW memberi keringanan. Bukan hanya memberi keringanan, bahkan Nabi meraihkan adanya jemaah-jemaah yang lain yang boleh menjejaskan kekhusyukan mereka kalau sekiranya tidak diberi atau tidak diringankan solat tersebut. Imam Bukhari dan Imam Muslim meriwayatkan daripada Anas pula hadis yang lain. Mereka mengatakan, aku tidak pernah mengerjakan solat di belakang seorang imam yang lebih ringan solatnya serta lebih sempurna dibandingkan dengan tunaikan solat di belakang Nabi SAW. Jadi Anas menjelaskan bahawasanya mereka itu tidak pernah tunaikan solat di belakang seorang imam yang lebih ringan, lebih sempurna kecuali di belakang Nabi SAW, kerana Nabi SAW mengambil kira keadaan, mengambil kira konteks, mengambil kira tempat. Jadi apabila kita nak jadi imam, contohnya, kita tengoklah kita nak menjadi imam. Kita berada di mana? Berada di rumah bersama-sama family. Tak mengapa, Alhamdulillah. Kita solat dalam waktu yang lain. Kita bersama-sama saudara kita. Kita tengok saudara kita ada yang mungkin berurusan ataupun ada yang sakit. Kita tengok keadaan. Kita tunaikan solat di masjid. Masjid kita jadi imam. Kita raikan. Kadang-kadang kita masyarakat Singapura lah ya, ataupun sebahagian daripada kita yang pergi ke luar negara, kita kena bijak. Contohlah, katakan kadang-kadang kita nak menghadiri satu majlis. Kita menghadiri satu majlis, kemudian tak ada masjid, kita tunaikan solat maghrib di bilik solat. Bilik solat itu dapat menampung katakan 5 orang. Atau dapat menampung beberapa 3 jemaah saja. Okey. Ataupun kita berada di lapangan terbang. Sambil menanti waktu penerbangan, masuk waktu maghrib, kita pun tunaikan solat di musolla, di surau katakan. Jadi dalam hal ini kita lihat, kita nak tunaikan solat. Selepas kita tunaikan solat, ada jemaah lain yang juga nak tunaikan solat. Kita janganlah syok sendiri. Janganlah kita baca surah-surah yang panjang. Baca ringkaskan. Kerana ada jemaah yang lain nak tunaikan solat yang sedang menanti. Kemudian selepas itu, selepas beri salam, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, Astaghfirullahalazim, istighfar, terus bangun keluar kerana ada jemaah lain nak masuk. Tetapi kadang-kadang kita lihat sebagian jemaah kita, mereka gagal untuk melihat suasana, gagal untuk melihat pada konteks mereka berada. Dalam keadaan sedemikian, kadang-kadang kita perasan ada seorang tu ke depan jadi imam, dah beri salam, kemudian dia pun dengan zikrullahnya yang panjang-panjang,
Dia baca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir 10 kali. Kenapa? Disunatkan membaca zikir sedemikian 10 kali selepas solat maghrib. Itu kalau kita berada di rumah. Kalau tak ada masalah. Tetapi kita berada di majlis ataupun kita berada di lapangan terbang di mana selepas kita tunaikan solat, ada jemaah lain nak tunaikan solat. Lepas beri salam, bangun, keluar. Tak perlu solat ba'diyah pun tak apa. Kita kena raikan, kena lihat kepada konteks. Begitu juga seperti macam katakan, kadang-kadang kita berada di kedai makan ke, di restoran ke, di hotel atau sebagainya, atau kita menghadiri majlis, kita kena tengok ramai jemaah yang nak tunaikan solat. Kita ringkaskan solat kita, kemudian lepas salam terus bangkit, orang lain pula masuk. Demikian pada jemaah. Ini menunjukkan kebijaksanaan seseorang. Dan kita meraihkan jemaah-jemaah yang lain. Meraihkan saudara-saudara Islam kita yang lain. Apatah lagi kalau kita tunaikan ataupun kita menjadi imam. Ini contoh pada jemaah. Kalau kita kat rumah, kita nak baca surah yang panjang sedikit, silakan. Kita berada di tempat sedemikian, ringkaskan. Jangan sampai kita nak panjang-panjangkan, ada jemaah yang tertinggal kapal terbang ke, tertinggal kereta api dan sebagainya. Ini contoh para jemaah yang dirahmati Allah. Abu Umar bin Abdul Bar menyatakan, meringankan salat bagi seseorang imam merupakan persoalan yang telah disepakati oleh para ulama. Bahkan dia adalah disunatkan, dia adalah dituntut. Tetapi dengan syarat masih tetap menjaga batasan kesempurnaan solat yang minimum. Jika imam mengurangi kesempurnaan minimum dalam solat, maka perkara semacam ini tentulah tidak dibolehkan. Jadi maksudnya di sini para jemaah yang dirahmati Allah, apabila kita mengatakan ianya kita disunatkan untuk meringankan, bukan bererti Ustaz nak kata nak ringankan. Lepas takbiratul ihram, kita baca Fatihah, tak perlu baca surah. Bukan demikian. Kita baca surah yang ringkas. Kita baca Subhana Rabbiyal Azim 3 kali. Subhana Rabbiyal A'la minimum 3 kali. Itu semua perkara-perkara yang sempurna untuk menyempurnakan. Bahkan para jemaah, katakanlah ya, kalau kita tunaikan solat berjemaah, bahkan solat tarawih itu sendiri, dalam kita nak meringankan, itu bukan bererti kita tak baca doa iftitah. Ramai jemaah ataupun kadang-kala di banyak tempat masjid ketika solat tarawih, selepas takbiratul ihram, mereka tinggalkan doa iftitah. Itu perkara yang dimakruhkan. Sebenarnya doa iftitah tetap disunatkan walau dalam solat tarawih. Doa iftitah tetap disunatkan walau dalam solat sunat. Kita tak mampu membaca doa iftitah yang panjang, kita boleh baca doa iftitah yang pendek. Kita boleh baca subhanakallahumma wa tabarakasmuka wa ta'ala jidduka wa la ilaha ghairu. Contoh. Ataupun kita boleh baca Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Terus baca suratul Fatihah. Boleh. Doa iftitah ada berbagai jenis bacaan yang kita boleh memilih. Ada bacaan yang pendek, ada bacaan yang panjang, tetapi tetap kita membaca doa iftitah walau dalam solat tarawih, walau dalam solat witir, walau dalam solat qabliyah, walau dalam solat ba'diyah, kalau kebetulan memang ada masa. Ini contoh pada jemaah yang dirahmati Allah. Jadi maksud kita meringankan solat di sini, penulis mengatakan bukan berarti kita meninggalkan perkara-perkara yang dituntut, tetapi kita lakukan tetap dengan kesempurnaan tanpa meninggalkan perkara-perkara yang kita dituntut tadi. Sebab Rasulullah SAW melarang seseorang mengerjakan solat bagaikan seekor burung gagak mematuk makanan. Kita kena ingat, dalam kita mendirikan solat berjemaah tadi, janganlah kita tunaikan dalam keadaan terlalu kelang kabut, terlalu laju, bagaikan burung mematuk makanan, atau bagaikan ayam mematuk padi, mematuk makanan. Macam mana burung patuk makanan, atau ayam makan padi atau makan makanan, dia begini, toing, toing, toing. Jadi begini,
Jadi kita dilarang tunaikan solat ibadat seperti burung mematuk makanan. Itu kerana terlalu lajunya tadi. Dan perkara ini kadang-kadang berlaku ketika seseorang itu mendirikan solat. Contoh solat tarawih di sebahagian tempat makruh. Kadang-kadang boleh jatuh pada perkara yang haram. Sebab Rasulullah SAW melarang seseorang mengerjakan solat bagaikan seekor burung patuk mematuk makanan. Pada suatu ketika, baginda melihat seseorang mengerjakan solat dengan rukuk yang tidak sempurna. Melihat itu, Nabi SAW mengatakan, irji' fasalli fa innaka lam tusalli. Baik, Rasulullah SAW pernah suatu ketika melihat seorang sahabat tadi mendirikan solat. Kemudian selepas mendirikan solat, baginda menegur orang tadi, irji' fasalli fa innaka lam tusalli. Irji' fasalli fa innaka lam tusalli. Baginda mengatakan, pergi engkau tunaikan irji' fasalli. Pergi engkau ulangi solat kalian, solat engkau. Kerana sesungguhnya engkau belum solat. Maka orang ini pun pergi tunaikan solat semula. Kemudian dia keluar. Nabi SAW menegur lagi, irji' fasalli fa innaka lam tusalli. Ulangi solat engkau kerana sesungguhnya engkau belum tunaikan solat. Maka beliau pun tunaikan solat. Lalu beliau nak beredar, Nabi tegur lagi, irji' fasalli fa innaka lam tusalli. Pergi engkau ulangi solat sesungguhnya kalian kerana engkau tu belum tunaikan solat. Ini contoh para jemaah. Nabi SAW tegur. Nabi SAW mengatakan lagi dalam hadis yang lain, la yanzurullahu ila man la yuqimu sulbahu fi ruku'ihi wa sujudihi. Rasulullah SAW mengatakan bahawasanya Allah Subhanahu Wa Taala tidak mengambil kira, tidak melihat terhadap seseorang hamba yang dirikan solat sedangkan beliau itu tidak meluruskan tulang belakangnya ketika rukuk atau sujud. Jadi ketika rukuk kita, ketika sujud kita, kita kena luruskan tulang belakang kita. Kena rukuk. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Rabbana walakal hamd. Allahu Akbar. Sujud kita, kita kena luruskan. Tulang kita, kita kena sempurnakan hak rukuk dan sujud kita tadi. Kalau tidak, nescaya Allah Subhanahu Wa Taala tidak menerima solat kita. Kecuali kalau orang itu memang kebetulan sakit. Orang yang sakit diberi kemaafan, diberi kelonggaran. Tanpa sebab tidak diperbolehkan. Dia kena sempurnakan rukuk dan sujudnya tadi. Abu Umar bin Abdul Bar menjelaskan selanjutnya mengatakan, aku tidak pernah mendengar pendapat yang menegaskan bahawasanya ada seorang ulama yang mempertikaikan masalah hukum sunat meringankan solat bagi seorang imam. Tetapi dengan syarat kesempurnaan minimum pelaksanaan solat tetap dijaga dan dipelihara. Maksudnya para jemaah bahawasanya masalah imam meringankan solat tak ada khilaf. Tak ada pertikaian. Semua ulama akur dituntut imam meringankan solat. Dan kadar imam meringankan solat itu bukan bererti mengorbankan, bukan bererti meninggalkan perkara-perkara penyempurnaan solat. Perkara-perkara penyempurnaan solat itu bererti seperti mana saya katakan, lepas Fatihah kena baca surah. Bukan bererti nak ringankan solat, surah kita tinggalkan. Bukan. Bukan bererti nak ringankan solat, kita baca Subhan Rabbiyal Azimi 1 kali. Bukan. Tetap 3 kali Subhan Rabbiyal Azim. Tetap 3 kali Subhan Rabbiyal A'la. Itu yang disebutkan meringankan solat. Kalau kita tunaikan solat sendirian, solat di rumah, bukan menjadi imam, kita tak perlu meringankan solat. Bererti kita tunaikan rukuk, kita baca lebih daripada 3 kali. Nak baca 5 kali Subhana Rabbiyal Azim. Nak baca 7 kali Subhana Rabbiyal Azim. Nak baca 9 kali, 11 kali, 13 kali, 20 kali. Silakan. Diperbolehkan, bahkan disunatkan. Nak baca ketika sujud Subhana Rabbiyal A'la wa bihamdihi 10 kali. Solat sendirian boleh. Disunatkan. Solat menjadi imam, maksimum 3 kali. Minimum 3 kali sebaiknya. Bukan berarti seperti mana dikatakan tadi, bukan berarti kita meringankan solat, kita mengorbankan perkara penyempurnaan tadi.
Diriwayatkan dari Umar katanya, janganlah kalian melakukan perbuatan yang menyebabkan Allah murka kepada hamba, iaitu dengan memanjangkan bacaan dalam solat sehingga menyusahkan para makmum yang berada di belakangnya. Jadi apabila kita mendirikan solat para jemaah, kita tidak boleh mendirikan solat dengan kita membuat makmum rasa marah, dengan kita menyebabkan makmum rasa benci kerana kita baca terlalu lama. Baca terlalu lama untuk solat fardu kerana ada di antara jemaah yang memang ada urusan, ada keperluan dan sebagainya. Tetapi kalau dah memang seperti yang saya katakan, semua jemaah dah akur, dah tahu kita nak pergi solat Qiyamul Lail sempena 10 malam terakhir dan kita tahu Qiyamul Lail imam akan baca panjang, maka diperbolehkan baca panjang. Ini contoh, kita kena tengok pada keadaan dan juga kepada keperluan, masa, tempat, konteks dan sebagainya. Baik, demikianlah itu nokta D. Perkara seterusnya, nokta E. Memperpanjangkan bacaan rakaat pertama dan menunggu orang yang baru datang ke masjid supaya sempat berjemaah. Baik, apakah imam harus ambil kira? Tadi kita sedang katakan antara tanggungjawab seorang imam adalah untuk meringankan solat. Alhamdulillah, kita dah mengetahui imam perlu ringankan solat. Antara perkara juga yang perlu kita lihat dan kita mempunyai keprihatinan dan merasa peka dalam ketika kita menjadi seorang imam adalah apabila contohlah ya, kita tahu kita sedang tunaikan solat rakaat pertama. Apabila kita dah rakaat pertama, contohlah ya, lepas suratul Fatihah kita baca surah Idza jaa nasrullahi wal fath. Kemudian kita dah habis baca surah, kemudian katakan kita kebetulan terdengar ada di belakang kita jemaah yang baru masuk. Kita dah kata jemaah baru masuk harus jalan dengan tenang, jangan kelang kabut. Dan imam digalakkan, kalau kita tahu contoh ada jemaah-jemaah yang lagi ambil wuduk tadi, ketika kita nak mulakan solat, kita panjangkan sedikit rakaat pertama. Kemudian apabila kita nak rukuk, kita panjangkan sedikit rukuk kita, supaya jemaah yang datang itu dapat sempurna rukuk bersama imam dan mereka dapat rakaat tersebut. Ini juga menjadi keprihatinan, harus menjadi keprihatinan seseorang imam. Di sini, di muka surat 11, Al-Imam Syed Sabiq rahimahumullah menjelaskan. Diberi tajuk, memperpanjangkan bacaan rakaat pertama dan menunggu orang yang baru datang ke masjid supaya sempat berjemaah. Jadi kita raikan mereka. Imam disunatkan memperpanjangkan bacaan pada rakaat pertama jika diketahui bahawasanya ada seorang yang baru datang, baru masuk untuk mengerjakan solat berjemaah. Dan tujuan memperpanjangkan rakaat itu adalah untuk menunggu orang yang baru datang itu supaya sempat mengikuti solat berjemaah bersama kita. Perkara sebegini adalah dibolehkan. Demikian pula disunatkan menanti seseorang yang dirasa akan mengikuti solat bersama jemaah bersama kita ketika imam sedang rukuk atau sedang sujud tasyahud akhir. Jadi kalau kita sedang rukuk, lamakan rukuk kita supaya dapat beri peluang jemaah yang kelewatan tadi. Atau kebetulan kita sedang sujud tahiyat akhir, kita lamakan sujud tahiyat akhir kita supaya ada jemaah yang kelewatan dapat bersama-sama kita. Hal ini berdasarkan hadis Abu Qatadah bahawasanya Rasulullah SAW pernah memperpanjangkan bacaan rakaat pertama dalam solatnya. Kami mengira atau menyangka bahawasanya baginda berbuat demikian supaya orang ramai sempat ikut mengerjakan rakaat pertama. Jadi baginda SAW memang sengaja lewatkan rukuknya tadi, lamakan rukuknya tadi, atau lamakan tahiyat akhirnya tadi supaya jemaah yang lewat tadi dapat mengikuti bersama-sama kita. Jadi Abu Sa'id beliau menceritakan, laqad kanatis salatu tuqam, pada suatu ketika iqamat telah dikumandangkan,
fayadhhabu dhahibu ila baqi', maka ada seorang yang keluar dari masjid pergi ke Baqi'. Kita kalau pernah tunaikan solat di Masjid Nabawi, kita dapat lihat Masjid Nabi di Madinah tu, di pertengahan Madinah tersebut, kemudian perkuburan Baqi' nak kena jalan daripada Masjid Nabi boleh pergi ke kubur Baqi'. Jadi ada seorang ini dah dilaungkan qamat dan beliau meninggalkan masjid untuk pergi ke Baqi' kerana ada urusan. Di situ dia yakni buang air besar dan berwuduk. Beliau itu berwuduk, buang air besar, berwuduk, kemudian pulang. Dan Nabi SAW tahu ada salah seorang sahabat baginda yang ada urusan, yang meninggalkan jemaah pergi Baqi'. Setibanya di masjid, Rasulullah SAW masih lagi mengerjakan rakaat pertama kerana baginda sengaja melambatkan solatnya tadi. Jadi kita dapat lihat pada ketika ini, memandangkan nak raikan sahabatnya tadi, baginda SAW lamakan rakaat pertama sehingga sahabatnya tadi selepas pergi ke Baqi', berqada hajat, berwuduk, masuk ke dalam masjid, Nabi SAW masih lagi berada pada rakaat pertama. Ini contoh pada jemaah yang dirahmati Allah. Jadi ini menunjukkan apabila kita menjadi imam, kita kena peka perkara-perkara yang berlaku di kelilingi kita. Kadang-kala memandangkan ada urusan, kita kena percepatkan. Ada jemaah yang sakit, ada jemaah yang lemah, kita meringankan. Ada jemaah dengar suara bayi menangis atau sebagainya, meringankan solat. Kalau kita bersama teman-teman kita dan teman kita tahu pergi keluar sekejap akan patah balik, kita melambatkan solat, memanjangkan solat kita, teman kita pulang dapat masih lagi solat berjemaah. Contoh. Jadi ini menunjukkan imam itu tak boleh syok sendirilah. Imam kena peka pada keadaan. Imam perlu prihatin, peka kepada jemaah yang bersamanya, keadaan seperti mana saya katakan kalau kita berada di satu tempat di majlis, kena ringankan solat kerana jemaah yang lain pun nak solat, atau kita berada di satu tempat dan sebagainya, kita kena prihatin, kena raikan jemaah. Itulah tuntutan, keperluan antara lain daripada seorang imam. InsyaAllah kita henti seketika pengajian kita hari ini. Kita akan sambung perbincangan pada seterusnya. Nokta F pada pertemuan akan datang. Nokta F kita akan kupaskan makmum diwajibkan mengikuti imam dan diharamkan mendahuluinya. Minggu depan kita bincangkan bagaimana pergerakan makmum. Makmum ni sebenarnya imam bergerak, dia nak bergerak simultaneously, sama-sama bergerak ikut imam, atau makmum nak bergerak lewat sedikit daripada imam. Imam dah gerak baru dia bergerak, atau nak bergerak imam dah sempurna baru dia lakukan, atau sebagainya. Kita akan kupaskan tentang pergerakan imam, pergerakan makmum dan ancaman terhadap mereka-mereka yang para makmum yang suka mendahului imam. Imam belum sempurna rukuk, mereka dah rukuk. Imam belum sempurna sujud, mereka dah sujud. Ada ancaman-ancaman dalam masalah tersebut dan perkara-perkara seterusnya akan kita kupaskan pada pertemuan akan datang insya-Allah. Wallahu a'lam bishawab. Untuk pengajian kita hari ini sampai di sini saja pertemuan kita. Segala yang benar itu daripada Allah Subhanahu wa taala. Segala silap dan salah atas kelemahan saya sendiri. Wallahu a'lam bishawab. Saya beri peluang kalau di antara kita ada soalan atau perkara yang ingin kita bincangkan atau kita kupaskan, silakan boleh bertanya pada ruangan komen, dan kemudian mungkin pihak masjid nanti Ustaz Nazri beliau akan kongsi bersama soalan-soalan insya-Allah. Silakan kalau siapa ada soalan untuk bertanya, silakan. Baiklah, kalau tak ada apa-apa, sampai di sini saja pertemuan kita. Segala yang benar itu daripada Allah Subhanahu wa taala. Segala silap dan salah atas kelemahan saya sendiri. Wallahu a'lam bishawab. Sebentar ya. Saya tak nampak. Saya buka
Okey, baik. Puan Aisyah Rahman bertanya, Ustaz, saya pernah pergi ke masjid yang imamnya baca terlalu laju. Bagaimana tak boleh catch up? Baik, para jemaah yang dirahmati Allah, seperti mana yang telah kita sebutkan dan kita bincangkan, imam hendaklah meringankan solat. Imam meringankan solat bukan bererti atau sacrifice rukun-rukun solat dan sebagainya. Bukan. Saya juga pernah melihat atau ada sebagian jemaah memberi maklum balas, ada sebagian imam itu pergi tunaikan solat, rukuknya itu jemaah belum sempat rukuk, imam dah i'tidal. Imam i'tidal terus sujud, belum sempat tunduk sujud, imam dah duduk. Kalau demikian halnya, jangan tunaikan solat di masjid tersebut. Jangan tunaikan solat di masjid dan sedemikian rupa. Tak kiralah solat fardu ke, solat sunat ke, kalau dah terlalu pantas, terlalu cepat sehingga kelangkabut solat, sehingga tidak dapat merasakan kekhusyukan, sehingga tidak dapat merasakan kemanisan, jangan solat bersama-sama. Jadi seperti mana saya sebutkan tadi, imam digalakkan meringankan solat tetapi tetap membaca suratul Fatihah dengan sempurna, membaca surah selepas Fatihah, memberi masa untuk makmum bersama-sama rukuk, dan rukuk tadi membaca subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Subhana rabbiyal azim perlu 3 kali. Subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim. Berapa saat tu agak-agak? Minimum 5 saat. Ini contoh para jemaah. Begitu juga subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la. Itu yang dikatakan meringankan solat. Bukan sampai di mana makmum nak rukuk, nak sujud pun tak sempurna. Ini contoh para jemaah. Jadi kita kena lihatlah masjid mana yang sesuai untuk kita dirikan solat. Kebetulan kita tahu di sebahagian masjid imam ni memang super fast, tak perlu tunaikan solat. Imam ni tunaikan solat tarawih 10 minit, 8 rakaat, tak perlu tunaikan solat di sana. Tunaikan solat 2 rakaat di rumah lebih afdal daripada kelangkabut di mana tidak ada kekhusyukan. Ini contoh para jemaah. Tunaikan solat 2 rakaat tu lebih afdal, lebih sempurna, lebih baik daripada tunaikan 8 rakaat yang tidak menyempurnakan rukuknya atau sujudnya atau sebagainya. Ini contoh para jemaah. Wallahu a'lam bishawab. Baiklah, kalau tak ada apa-apa, sampai di sini saja yang pernah yang boleh kita bincangkan untuk hari ini. Segala yang benar itu daripada Allah Subhanahu wa taala, segala silap dan salah atas kelemahan saya sendiri. Wallahu a'lam bishawab. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.